Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung siri yang ketiga. Okey, tadi kita dah habis di sini iaitu kaedah mengurus masa, iaitu senarai semua aktiviti yang diperlukan, yang perlu mahu dijalankan dalam sehari, susun aktiviti berdasarkan kepentingan, tengok dia punya priority, yang mana dulu yang perlu dijalankan, jadi kita masuk dalam senarai. Elakkan senarai aktiviti yang tidak berfaedah. Okey, ini adalah cara mengurus masa. Dan agihkan masa untuk setiap aktiviti. Dia ada masa lah, masa yang sesuai dengan tempoh masa dengan aktiviti yang nak dirancang. Okey. Seterusnya kita tengok sini, seterusnya buat jadual untuk setiap aktiviti, ada jadual. Displaykan diri. Saya nak pergi jogging pun tak sempat lah. Balik pukul 5, sampai rumah dah hampir pukul 6. Dah nak pergi jogging petang pun dah tak sempat. Jadi, itu yang kesihatan kaki tangan awam banyak yang terganggu. Especially bukan guru lah. Guru dia balik awal. Guru pukul 2, pukul 3 lah. Kebanyakan guru pukul 3 dah sampai kat rumah. Berbanding dengan kaki tangan awam yang lain, biasanya dia orang kena sampai pukul 5 petang. Kan? Jadi, macam mana nak buat aktiviti tu, macam mana nak displaykan diri tu. Tapi saya respect jugalah kepada DFC ni. Kadang-kadang kita tengok sebelum saya balik dah ada orang jogging kat sini, dah exercise untuk menjaga diri lah. Mereka betul penting sebenarnya untuk kesihatan dan diri. Okey, seterusnya jadual seharian, kemudian seminggu. Ni dah kita kata dia punya seperti nak buat perancangan lain lah. Kita ada plan, kita ada do, check dan act. Okey, kita ada plan, kita buat, check dan bertindak lah. Itu dia punya jadual lah, ataupun dia punya perancangan, plan. Kesan mengurus masa dengan berkesan, iaitu terurus, teratur. Inilah kesan dia. Produktif, menguntungkan, produktif, kurang tertekan, kurang tension dan sebagainya. Banyak guru-guru yang tertekan, lebih mempunyai banyak masa melakukan aktiviti yang bermakna dalam kehidupan. Kalau kita tersusun kalau kita mengurus dengan baik, memang cantik jadinya. Okay? Kita jadi sihat, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Mengubah tabiat lama yang negatif, tabiat lama yang negatif, menangguh kerja atau tugasan yang perlu dikikiskan dan dibuang daripada sikap guru ataupun kaki tangan awam untuk menjadi lebih efisien. Ini memang macam itulah kehendak kita lah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tapi ada juga apa benda yang ambil yang keruh, buang yang jernih. Ada juga kan. Kalau nak tahu, kena tanya saya lah. Apa yang dimaksud ambil yang keruh, buang yang jernih. Nanti tanya saya apa dia. Okey. Seterusnya komunikasi amat penting dalam menyampaikan maklumat. Ia perlu tepat, jelas, mudah difahami agar masa yang digunakan menjadi lebih efisien, lebih berkesan. Ini yang penting lah. Seterusnya penumpuan. Okey, tengok penumpuan, perlu mahir membezakan pengurusan masa untuk semua aktiviti. Banyak aktiviti kan. Kalau kita nak senaraikan, bermula pada bangun pagi kita kena solat, pergi beli air, solat berjemaah, solat subuh, lepas tu sarapan pagi, lepas tu mandi dan semua. Terus nak memandu datang kerja, lepas tu paskat, terus masuk office dan apa perlu yang kita buat untuk satu hari lah. Itu banyak kalau kita nak tuliskan. Okey, aktiviti yang memerlukan sepenuh penumpuan adalah seperti berikut. Masa beribadat, bekerja, seperti masa yang sebut tadilah. Masa beribadat, bekerja, menambahkan intelektual, benar juga nambahkan intelektual, membaca ke,
keluarga, bersama keluarga, berfamily lah, bermasyarakat. Ini yang kurang ni ya, bermasyarakat ni. Kita hidup di taman sekarang ni adalah tambah pula taman kita baru masuk taman kan, tak kenal lagi. Jadi ni yang kelemahan sekarang. Bersosial, berehat dan sebagainya lah. Kalau di sini di Tanjung Malim ni biasa saya pergi Tasik lah, Tasik Proton City. Di sana boleh jogging satu round ataupun 2 round. Kalau saya pergi just jalan je, lari jalan, target mesti 2 pusingan lah. Itu dah mencukupi lah untuk exercise. Seterusnya saya masuk sedikit tentang pengurusan keuangan. Allowance atau gaji anda tidak mencukupi ke? Ditanya kan. Tidak mencukupi, tanda tanya. Mempunyai wang simpanan kecemasan. Untuk makluman, kaki tangan awam ni kalau tak bayar gaji satu hari memang satu bulan je tak bayar gaji memang haru lah, mengharukan, sebab dia tidak ada duit lebih lah. Ini realiti lah. Jarang sangat lah. Kurang-kurangnya sebulan dia tak masuk gaji. Saya pernah tak masuk gaji sebab disebabkan pertukaran politeknik saya tukar, lepas tu gaji tak masuk. Sudah bulan tu tak masuk gaji. Nasib baik ketika itu duit masih banyak kan, sebab baru lepas belajar, banyak masa belajar tu duit beasiswa, duit gaji banyak kan, jadi bolehlah bayar kereta kan semua kan. Tapi bayar rumah masih lagi, sebab potongan gaji masih lagi tertunggak kan, 2 bulan tapi pihak bahagian keuangan Bahasa Malaysia itu dia terus buat lah, tapi dalam masa 2 minggu saya dapat balik gaji saya lah. Jadi pengalaman lah. Jadi slip gaji saya bulan tu tidak ada 2 bulan. Jadi ni kesilapan lah. Jadi pengalaman lah. Siapa yang utama sekali bila kamu posting nanti, tak apalah posting pertama. Jadi pastikan Khani ataupun pembantu takbir keuangan menguruskan dia punya gaji dengan baik. Tetapi yang masalahnya pendapatan pertama tak apa. Masalahnya bila kamu bertukar tempat. Bila dah posting, lepas tu mohon bertukar sekolah ke sekolah lain. Bila proses pertukaran sekolah tu kena ambil sure lah, kena pastikan betul-betul lah slip gaji akhir kena sampai, dan kena tanya juga sekolah lah, ada terima apa-apa tak kan. Kalau tidak, gaji akan tidak dibuat oleh sekolah lama tak buat, sekolah sini tak buat, jadi gaji pun terputus kan. Yang keuangan pun kena faham juga macam mana gaji keuangan tu kan, gaji kita masuk macam mana, apakah pusat pembayar gaji kita kan. Sekolah kalau tak buat gaji tak masuk lah, dia tidak ada gaji lah, bukan dia automatik lah, dia akan buat. Tak salah saya dia buat dalam 3 bulan sekali, 3 bulan sekali kan. Guru harus menjadi pengurus keuangan yang cekap. Memang guru ni dilatih masa kat sekolah pun latih kutip yuran dulu kan. Kutip yuran just pakai ni lah, kumpul duit dalam tangan. Sampai sekarang lagi masih ada duit PIB, duit kelas apa semua cikgu pegang. Itu yang perlu menguruskan keuangan dengan baik lah. Harus mengurus keuangan dengan cekap kerana ia memberi kesan kepada kejayaan guru di dalam kelas. Seterusnya aspek pengurusan keuangan di sekolah, kena urus gaji sendiri dengan baik. Guru kena bagilah, mungkin ada guru-guru yang ada suami, kadang-kadang suami yang uruskan semua, ada juga yang isteri yang uruskan semua kan. Kadang-kadang guru tu, cikgu itu adalah suami tu bagi duit pada isteri yang uruskan semualah untuk bayar bil lah semuanya. Tapi kalau guru, kedua-duanya guru, kadang-kadang suami yang uruskan lah kan. Yuran murid kelas, yuran kena asingkan, kena jangan menggunakan duit murid lah. Yuran murid kelas anda dan yuran PIBG kena jaga elok, kena jaga, sebab sebelum ni ada kan banjir besar kan, bukan kata duit hilang,
soalan kertas SPM pun hilang. Sebab apa? Sebab banjir besar. Soalan tinggal dalam kereta dicuri, komputer dicuri. Kalau duit lagi masalah lah. Duit boleh diganti tapi kalau soalan SPM macam mana? Itu sukarnya. Soalan SPM hilang di dalam banjir, dicuri, dibakar dan sebagainya. Memang komputer sekolah sebab tu memang perlulah menjaga aset-aset sekolah dan sebagainya. Okey, pungutan duit ni mesti kena tercatat lah. Berapa jumlah dia, nanti pening. Berapa banyak tak catat lagi. Boleh kata dah bayar tapi tak tercatat. Itu pun kena ambil kira. Okey, pungutan wang murid perlu surat kuasa kan, duit. Memang duit ni memang tak boleh kutip secara sendiri kena ada surat kuasa. Okey, kutipan segera diserah kepada pejabat. Dapat duit serah terus, jangan bawa balik, nanti duit hilang dan sebagainya. Okey, segala dokumen yang berkaitan perlu lengkap dan terbukti. Segala rekod perlu disimpan dengan teratur dan agar mudah untuk disemak. Kena ada senarai semak. Segala wang memerlukan pengeluaran resit sebagai bukti. Itulah. Bila bayar murid tulis je ada keluarkan resit supaya ada bukti pembayaran. Okey, tidak boleh melakukan pembelanjaan tanpa kebenaran atau melakukan urusan tanpa kebenaran. Okey. Dan seterusnya perkara yang guru perlu perhatikan iaitu kena pasti keperluan dan kemahuan. Perlu sediakan peruntukan untuk emergency buffer ketika emergency, kecemasan dan sebagainya. Buat keputusan bagaimana wang sepatutnya dibelanjakan. Fokus pada matlamat jangka pendek dan juga jangka panjang. Kena pasti kebocoran dalam corak pembelanjaan dan tanganinya. Kadang-kadang kita balik kampung belanja lebih, pergi bercuti, kan, banyak menggunakan duit dan sebagainya. Ini pun melibatkan perbelanjaan kita lah, simpanan dan sebagainya kan berkurang. Okey, rancang kewangan mengikut pendapatan sekarang dan bukan pendapatan ramalan. Kadang-kadang duit akan datang, duit akan yang ke depan tu dah termasuk dalam duit sekarang kan. Itu masalah dia. Gaji belum dapat tapi gaji tu dah habis, dah tercatat. Mengingatkan diri sendiri tentang kepentingan dan kepengurusan keuangan, sesuaikan dengan perubahan semasa dan ataupun keluarga. Okey, keluarga besar, jadi kena ada peruntukan besar lah. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, itu saja untuk slide ini. Isu-isu etika guru. Jadi isu-isu etika guru dah habis. Setakat itu saja. Mungkin selepas ni kita akan bincang tentang integriti pula yang agak penting. Okey. Jadi kita habiskan dulu. Okey, untuk makluman kelas saya buat hari ni, maaf sebab terpaksa buat recording ni kerana saya ada urusan penting, terpaksa menggantikan pada waktu ini. Jadi saya buat rekod ni untuk menggantikan kelas saya lah. Okey. Kita jumpa lagi di lain kelas dan minggu depan mungkin kita akan buat forum untuk kumpulan 4 dan mungkin ada lagi masa sebab baru minggu ke-9, ada lagi masa je kita buat kumpulan 4 dahululah. Okey. Jadi itu saja untuk kuliah kita pada kali ini dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.